Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan daripadanya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menyambung pengajian kita, untuk kita membahaskan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Tuan-tuan, kita hadir pada malam ini juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala juga. So nanti insya-Allah pada malam ni kita akan tengok apakah bentuk-bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk rezeki yang Allah beri kepada kita ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi pada minggu yang lalu kita telah membahaskan tentang beberapa tips atau kunci-kunci rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung pada muka surat 168. Kita masuk pada ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga di muka surat 168, ayat surah Al-Hajj, ayat yang ke-50. Penulis menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rezeki ketika nak menceritakan tentang balasan yang diberikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi tuan-tuan, apabila kita beriman dan kita beramal soleh, maka kita akan dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma janganlah kita sempitkan rezeki itu kepada kekayaan material sahaja, harta benda, wang. Sebab nanti mungkin kita akan tertanya-tanya macam mana pula dengan ramai orang Islam, dan bahkan kalau di zaman awal Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya orang-orang miskin. Jadi rezeki tu daripada pelbagai sudut lah. Jadi jangan kita sempitkan rezeki ini hanya kepada materialistik saja. Dalam surah Al-Hajj Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Maka orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka akan mendapat keampunan dan rezeki yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang yang beriman dan melakukan amal soleh, ada dua perkara yang mereka akan dapat. Pertama, mereka akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan dapat rezeki yang mulia, rezeki yang baik. Tuan-tuan, bila kita melakukan amal soleh, kita bukan sekadar dapat pahala. Bahkan Allah dengan keluasan rahmat dia, selain daripada pahala yang kita dapat, kita juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita buat dengan amal soleh yang kita buat. Misalnya Nabi SAW pernah bercerita dengan para sahabat, tanya kepada para sahabat apa pandangan mereka tentang seseorang yang setiap hari dia mandi 5 kali sehari. Adakah masih ada tersisa kotoran pada tubuh badan dia? Maka pasti sahabat kata tak ada. Lalu kata Nabi SAW, begitulah solat 5 waktu. Macam itulah solat 5 waktu. Bila seorang tu dia solat, maka selain dia dapat pahala, dia tunaikan kewajipan, selain dia terbebas daripada dosa meninggalkan solat, dia juga solat itu sendiri akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia buat sebelum tu.
Bahkan kalau kita baca hadis yang berkaitan fadilat wuduk, salah satu fadilat wuduk ialah setiap titisan air daripada anggota wuduk kita itu akan menggugurkan juga dosa-dosa kita. Dan Nabi SAW pernah sebut, ikutilah kejahatan yang kita buat dengan kebaikan yang akan menghapuskan dia, yang akan memadamkan dia. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang akan memadamkan dia. Jadi bila kita tahu kadang-kadang kita buat dosa dan kita tak sedar tentang dosa yang kita buat, maka kita kena banyak lakukan amal soleh. So amal soleh itu bukan sekadar pahala, bahkan mendatangkan keampunan. Dan bukan sahaja amal soleh itu memberikan manfaat dari sudut ukhrawi kita, akhirat kita, bahkan dia juga menjadi salah satu wasilah untuk kita murah rezeki, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman-Nya ketika mencela orang yang berdusta atas namanya tanpa ilmu dalam halal dan haram. Surah Al-A'raf ayat 32. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang yang suka-suka je mengharamkan itu dan ini. Allah kata dalam surah Al-A'raf ayat 32, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Allah kata, katakanlah, siapakah yang berani mengharamkan zinatullah, perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan untuk hamba-hambanya. Dan siapa pula yang berani nak mengharamkan at-tayyibati minar rizq? Siapa yang ada hak nak mengharamkan benda-benda rezeki-rezeki yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan? Ayat ni penulis tak quote penuh. Kalau kita lihat ayat ni lebih panjang, Allah sebut lepas tu, Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, rezeki-rezeki ini, perhiasan-perhiasan ini dan rezeki yang baik ini Allah ciptakan untuk siapa? Kata Allah, semua itu, nikmat-nikmat itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Syekh Abdullah Basmai dalam terjemahan dia, terjemahan Pimpinan Ar-Rahman, dia letak dalam kurungan dan juga untuk orang tak beriman. Sebab dia takut orang salah faham kata rezeki ni untuk orang beriman je. Tapi dalam konteks ayat ni Allah nak cerita, Allah bagi rezeki ni pada asalnya untuk orang yang beriman je. Apa maksud dia? Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya. Katakanlah, perhiasan dan rezeki yang baik ini adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka di dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Khususnya lagi, ia khas untuk orang beriman pada hari kiamat. Lepas Allah sebut fil hayati dunia, Allah sebut lagi khalisatan yaumal qiyamah, khususnya lagi pada hari kiamat. Menunjukkan pada rezeki dan kebaikan yang Allah bagi di dunia ni dapat juga dekat orang-orang kafir. Tetapi di hari kiamat Allah kata khalisah yaumal qiyamah, khusus lagi pada hari kiamat, rezeki ini hanyalah untuk orang-orang yang beriman sahaja. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Begitulah kami jelaskan tentang ayat-ayat keterangan kami kepada orang-orang yang mahu faham, yang nak faham. Jadi kata Syekh Sa'di pada ayat ni, potongan yang pertama, Allah mengingkari. Kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu Wa Taala mengingkari sesiapa yang melampau-lampau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah halalkan daripada perkara-perkara yang baik. Sama ada daripada pakaian, daripada sudut makanan, minuman dan segala jenis rezeki. Seolah-olah Allah nak kata, siapa mereka ni yang berani-berani nak mengharamkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hamba dia? Siapa dia manusia yang berani-berani nak menyempitkan perkara yang Allah dah luaskan untuk manusia? Jadi tuan-tuan, mengharamkan perkara yang halal ni perkara yang serius di sisi Allah. Dan Allah ingkar, antaranya perangai Bani Israel. Dia suka melampau-lampau dalam beragama, dia haramkan benda-benda yang sepatutnya halal.
yang pada asalnya halal. Lepas tu kata Syekh Sa'di, keluasan rezeki ini daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Allah bagi rezeki yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rezeki-rezeki yang baik ini, kata Syekh Sa'di, untuk membantu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kata dia, tujuan asal Allah bagi, Allah luaskan rezeki adalah untuk membantu hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada asalnya rezeki yang baik ini Allah hanya bagi kepada orang-orang beriman. Jadi kata Syekh Sa'di, daripada ayat ni mafhum mukhalafah dia, maka sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, Allah bagi rezeki untuk apa? Seolah-olah untuk membantu mereka melakukan maksiat kepada Allah. Atau dalam erti kata lain, kita istidraj lah. Kadang-kadang kita nampak orang yang buat maksiat tapi dia dapat nikmat banyak, hidup senang bahagia. Salah satunya itulah bentuk istidraj, nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, yang mana semakin banyak nikmat tu mereka dapat, semakin sesat mereka daripada jalan yang benar. Bahkan kata Syekh Sa'di, rezeki-rezeki ini sebab kerana pada asalnya bukan nak diberikan kepada mereka, maka mereka ini orang-orang kafir, mereka akan dihukum pada hari kiamat di atas perlakuan mereka dan tindakan mereka menggunakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam ayat ni Allah sebut dia support untuk orang beriman. Pada asalnya rezeki-rezeki ni adalah untuk orang beriman. Jadi macam mana Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Kita lihat surah Yunus ayat 59. Masih lagi cerita tentang yang perkara yang sama. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kamu, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram dan kamu jadikan pula sebahagiannya halal. Kamu sesuka hati. Jadi berhati-hati kita. Kadang-kadang kita cakap benda ni tak boleh makan, haram, halal. Kalau kita tak ada bukti tak boleh. Kadang-kadang kenapa pergi kedai tu? Contohlah, saya bagi contoh. Ada orang non-Muslim jual satu makanan, kita tak nampak benda tu halal ke haram, tapi pada asalnya makanan yang dibuat tak ada masalah, bukan sembelihan daging ke apa. Contoh, saya bagi contoh. Orang Hindu jual putu mayam. Orang Hindu jual putu mayam. Atau dia jual muruku. Kita tak selera makan tak apa. Tapi jangan memandai-mandai nak kata tak boleh makan benda tu. Berbahaya perkataan kita. Allah larang, Allah tegur Bani Israel, perangai mereka suka nak mengharamkan benda yang halal. Kalau kita rasa ragu, kita rasa syak, tak apa, tak ada masalah. Tapi bagi orang yang mungkin dah biasa bercampur dengan orang-orang tersebut, dia tak ada apa-apa sebab dia tahu macam mana cara orang tu masak dan semisalnya. Apatah lagi benda yang tak melibatkan sembelihan dan semisal. Sebab setiap kaum ni walaupun bukan Muslim, dia ada cara masakan dia yang berbeza-beza. Ada orang yang mungkin kita akan ragu sikit sebab bila dia masak, dia selalu campur dengan arak dan semisalnya. Tapi ada kaum dia masak macam kita. Cuma kalau melibatkan sembelihan, kita akan itulah tarik handbrake. Tapi kalau benda-benda yang macam muruku ke, dia buat putu mayam, kita tak nak makan tak apa. Tapi jangan sesekali kata tak boleh makan, yang buat tu orang bukan Islam. Berhati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai ke tahap kita mengharamkan perkara yang halal. Berhati-hati, jangan kita mengharamkan perkara yang halal. Jadi ayat ni pun sama, Allah tegur orang yang sesuka hati mengharamkan perkara yang halal. Tak boleh. Allah dah bagi, kenapa nak sempitkan? Allah bagi rezeki, kenapa nak sempitkan? Kemudian Allah menyebut tentang perihal rezeki lagi, ketika menyuruh, menganjurkan untuk berusaha mencari rezeki yang halal. Dalam surah Al-Mulk ayat 15,
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Famshu fi manakibiha, berjalanlah di segenap penjuru muka bumi. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebahagian daripada rezeki, dan kepadanya lah kamu akan kembali. Dan jadi ayat yang menceritakan tentang rezeki sangat banyak dalam Al-Quran. Jadi ayat surah Al-Mulk ni, Allah suruh pergi cari rezeki, pergi cari rezeki. Jadi tak salah untuk kita keluar berusaha mencari rezeki, nak jadi kaya, nak berniaga, nak dapat kerja yang elok, semua tu tak ada masalah. Allah suruh kita keluar mencari rezeki. Kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badar menyebutkan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-Nya ada dua jenis. Pertama, rezeki yang umum yang mencakupi orang yang baik dan buruk, yang mukmin dan kafir, iaitu rezeki dalam bentuk badan, rezeki yang fizikal, materialistik yang kita nampak ni, dalam bentuk yang kita nampak. Maksud kekayaan, kesihatan tubuh badan, kesihatan dan semisalnya benda-benda, rumah yang besar dan semisalnya, Allah bagi kat semua. Dalam surah Hud, Allah sebut, surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang pun, hatta binatang, dan tidak ada satu binatang pun yang melata di muka bumi melainkan Allah yang bagi rezeki. Maksudnya semua, haiwan, manusia, baik, jahat, semua Allah bagi rezeki. Lalu disebutkan di sini, penulis menyebutkan, seandainya Allah memberi rezeki dan anak keturunan kepada orang kafir dan melapangkan rezekinya, bukanlah bererti Allah Subhanahu Wa Taala meredainya. Ini penting kita kena faham. Keluasan rezeki seseorang, kesenangan hidup seseorang tak bererti Allah redha, tak bererti dia di jalan yang benar. Sebab kita akan tengok pada muka surat ni beberapa kisah umat-umat terdahulu yang mana mereka melawan para nabi yang diutuskan kepada mereka, dan bagaimana dalam mereka ingkar tu mereka sombong, mereka rasa mereka benar. Sebab apa? Mereka kaya raya. Jadi kalau ada orang dia berhujah, dia kata kalaulah contoh dia buat kerja yang haram, dia kata kalau Allah tak redha dengan pekerjaan aku ni, takkan Allah bagi aku kaya raya, senang, anak-anak aku pandai, rumah besar, sihat semua, dapat bawa mak ayah pergi umrah, haji lagi. Lagi sedap ayat dia kan? Dia pula dapat sedekah banyak setiap bulan. Kalau Allah tak redha, takkanlah Allah bagi semua ni. Jadi dia menjadikan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia tu sebagai hujah untuk menyatakan dia di jalan yang benar. Walaupun apa yang dia buat atau pekerjaan yang dia buat tu salah. Dia mungkin buat kerja-kerja yang haram, dia mungkin makan rasuah, dia buat benda yang maksiat, menyanyi contoh, jadi penyanyi yang tidak syar'i, berlakon, sentuh laki perempuan. Dia tanya, apa ustaz, apa hukum berlakon ustaz? Kita nak jawab tengok kan, tapi kena jujurlah jawab. Berlakon macam mana? Sentuh laki perempuan kan, walaupun berlakon, tapi berlakon ustaz, berlakon. Dah jadi berlakon suami isteri, takkanlah yang berlakon jadi isteri tu tak pergi cium tangan suami dia dalam lakonan tu. Berlakon ustaz, tapi ni berlakon. Yelah berlakon, tapi salah tetap salah. Tapi ustaz ni, inilah rezeki yang Allah bagi kat saya. Saya dapat bagi nafkah kat anak isteri saya, bantu ibu bapa saya kat kampung, saya belanja orang kampung pergi umrah. Jadi penghujahan berhujah dengan harta benda yang dikurniakan itu adalah perangai kaum-kaum yang melawan para nabi. Kita lihat dalam surah Saba ayat 35-37. Kita baca daripada ayat yang ke-34. Allah kata, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami mengutus kepada sesebuah tempat, sesebuah negeri, seorang rasul yang memberikan amaran, melainkan orang-orang
illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang mewah, yang hidup senang di negeri itu akan berkata, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami tetap akan mengingkari dengan apa yang kamu diutuskan dengannya. Tengok ayat 35, apa kata mereka? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin. Mereka berkata, kami ni lagi banyak harta benda dan anak pinak. Allah bagi kat kami, dan kamu miskin. Contoh. Dan kami pula tak akan diseksa. Mereka berhujah dengan kekayaan mereka, dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah jawab pada ayat ke-36. Allah jawab pada orang-orang kafir ni. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku lah yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia kendaki, dan dia juga yang menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang dia kendaki. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tak faham tentang perkara ni. Mereka rasa rezeki yang banyak, kemewahan yang mereka dapat, itu petanda keredaan Allah. Tuan-tuan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh jadi ada pada orang yang kaya, boleh jadi ada pada orang miskin. Sebagaimana orang kaya tak boleh nak mendakwa mereka di jalan yang benar sebab mereka kaya, begitu jugalah orang miskin tak boleh nak mendakwa, kami orang miskin, kan kebanyakan yang dalam syurga orang miskin. Tak boleh. Miskin dan kaya tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah dalam ayat yang ke-37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah. Kata Allah, tidaklah harta-harta benda kamu ini dan anak pinak kamu ini yang mendekatkan, mendampingkan kamu, mendekatkan kamu di sisi kami walaupun sedikit. Benda-benda ni bukanlah benda yang akan menentukan kamu ni dekat dengan Allah atau tidak. Illa man amana, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, kata Allah, mereka inilah bagi mereka balasan yang berlipat kali ganda disebabkan apa yang mereka lakukan. Wahum fil ghurufati aminun. Mereka ini akan ditempatkan di mahligai-mahligai di syurga dalam keadaan yang aman sentosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingkar perbuatan orang-orang musyrikin yang ingkar kepada dakwah para nabi. Mereka tolak dakwah para nabi dengan alasan mereka kami ni kaya, engkau miskin, apa cerita nak ajak kami tinggalkan sembah berhala? Kalau Allah tak reda, takkan Allah bagi kami kaya? Jadi benda tu adalah cara penghujahan orang-orang yang sesat, yang menentang para nabi. Dan apatah lagi apabila yang kebanyakan yang mengikut para nabi ialah orang-orang miskin. Kalau kita lihat dalam sejarah nabi, kalau kita lihat dalam sejarah macam mana ketika Herakl dia bertanya kepada Abu Sufyan. Kalau kita ingat, Herakl bertanya kepada Abu Sufyan. Herakl ni dia orang Nasara lah, Nasara ni Kristian. Orang Kristian ni dia ada hubungan yang rapat dengan Islam berbanding orang musyrikin. Jadi Abu Sufyan, bila Abu Sufyan ada kat negeri dia, dia pun panggil Abu Sufyan sebab dia dah dengar-dengar dah cerita tentang apa tu Nabi Muhammad SAW semua. Dia tanya kepada Abu Sufyan, waktu Abu Sufyan belum masuk Islam, dia tanya yang ikut Nabi, sebab dia kata yang ikut orang yang mendakwa dirinya Nabi ni kebanyakannya orang kaya atau orang lemah atau orang miskin. Orang-orang yang lemah atau orang-orang yang mulia, yang bangsawan. Lalu Abu Sufyan cakap orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Abu Sufyan dia
dia tak berani nak tipu waktu tu. Sebab yelah jatuh maruah dia, kalau tiba-tiba terkantor dia tipu dah dekat negara orang, dekat dengan Herakl tu. Jadi kita nampak macam mana dakwah Nabi SAW. Bukan maksud semua yang ikut Nabi SAW tu miskin. Abu Bakar antara yang awal ikut Nabi SAW. Abu Bakar orang kaya. Uthman bin Affan kaya, dia bangsawan. Tapi kebanyakannya adalah di kalangan orang-orang miskin. Jadi sebab itulah orang-orang yang lawan dakwah para Nabi ni mereka sombong. Mereka sombong sebab mereka rasa mereka di jalan yang benar lah. Sebab mereka rasa kenapa mereka nak ikut jalan yang dilalui oleh orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, maruah mereka. Kenapa nak ikut orang-orang yang orang kata martabatnya rendah? Jadi kita sebagai umat Islam, bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita dalam Al-Quran tentang perangai orang-orang kafir ini, dia bukan sekadar cerita. Sebaliknya itu adalah peringatan kepada kita. Jangan berhujah dengan hujah-hujah macam ni. Sebab kita akan dengar daripada mulut saudara seagama kita, orang yang beriman, bila ditegur tentang maksiat yang dia buat, dia akan berhujah dengan hujah yang sama. Saya punya pensyarah dulu pernah bagi satu macam tugasan lah. Ada satu kumpulan kawan-kawan saya dibawa ke satu tempat, jumpa ni geng-geng LGBT maknyah ni, yang terlibat pelacuran semua. Bukan setakat LGBT biasa, memang prostitut. Pergi jumpa dia orang semua, mereka berhujah sebiji macam ni. Dia kata betul ke Allah tak redha dengan apa saya buat? Dia prostitut LGBT. Dia kata, saya dengan duit yang saya dapat ni, hasil kerja haram dia tu, saya ada adik-beradik, dia macam ramai adik dah. Semua adik saya hantar belajar sampai universiti. Mak dia tanggung semua, bawa mak dia pergi umrah semua. Dia kata takkan Allah tak redha. Dia kata takkan saya nak tinggalkan pekerjaan saya ni. Sebab dengan pekerjaan ni dia dapat buat banyak kebaikan. Dia rasa macam Allah redha. Sebab takkanlah Allah tak redha, dia buat benda baik. Jadi ada di kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam masih lagi berhujah dengan hujah-hujah jahiliyah. Jadi bila orang macam tu, macam mana nak terangkan kat mereka bahawa Allah bagi, kita kena bezakan keizinan Allah tak sama dengan keredaan. Apa yang berlaku memang dengan keizinan Allah. Kita jadi kaya, jadi miskin, itu kalau Allah tak izinkan jadi kaya, tak jadi kaya. Tapi Allah izinkan benda tu berlaku kepada kita, bukan bererti Allah redha dengan apa yang kita buat. Bukan bererti Allah redha. Allah biarkan benda tu berlaku kat kita. Kita kaya-kaya, Allah bagi kekayaan, tapi bukan bererti Allah redha dengan kita. Dalam surah Al-Mu'minun, isu yang sama. Allah kata, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Adakah mereka menyangka bahawa apabila kami berikan kepada mereka harta benda dan anak-anak itu bererti kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Bal la yash'urun. Bahkan tidak, mereka tidak menyedarinya. Mereka tak sedar tentang perkara tersebut. Tentang ayat ini kita boleh lihat dalam surah Al-Fajr. Allah sebut apa? Ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Tuhan, Allah sebut, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan mengurniakan nikmat kepada dia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dia rasa dia mulia sebab Allah bagi kesenangan kat dia. Dan ada pula ayat yang seterusnya, Allah kata, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah kata Allah, adapun ada manusia apabila Tuhannya menguji dia, faqadara alaihi rizqah,
dan Allah bataskan rezeki dia, Allah sempitkan rezeki dia. Fayaqulu rabbi ahanan. Lalu ada orang tersebut kata, Rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghina diriku. Kalau kita lihat perkataan yang Allah guna pada kedua-dua ayat ni, ibtala, menguji. Ibtala ni menguji, test, menunjukkan Allah bagi harta ke, Allah bagi kekayaan ke, Allah bagi kesusahan ke, Allah bagi kemiskinan ke, Allah bagi sihat ke, Allah bagi sakit ke, itu ibtila, ujian. Nak tengok siapa yang sabar, siapa yang syukur. Sebab tu Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Qayyim ketika menghuraikan ayat ni, Ibn Taymiyah kata, al-faqru wal ghina, kemiskinan dan kekayaan, ibtila'un minallah li'abdi, kekayaan kemiskinan itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba dia, sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr ni. Lalu kata Ibn Taymiyah rahimahullah, laisa kullu man wasa'tu alaihi wa a'taitu, tidaklah seolah-olah Allah nak cakap dalam ayat surah Al-Fajr ni, bukanlah semua orang yang aku telah luaskan rezeki kepadanya dan bagi nikmat kepadanya, aku nuqad akramtu, bermaksud aku ini sedang memuliakan dia. Wala kullu man dayyaqtu alaihi wa qattartu, aku nuqad ahantu, dan tidak juga bermaksud orang-orang yang aku sempitkan rezeki dia, orang-orang yang susah, bermaksud aku menjadikan dia hina. Itu mesej yang disampaikan surah Al-Fajr. Memuliakan itu, kata Ibn Taymiyah, ialah Allah memuliakan hambanya dengan hamba itu mentaatinya, beriman dengannya, mencintainya dan mengenalinya. Dan apa bukti Allah menjadikan seseorang itu hina? Bukan dengan jadikan dia miskin, bukan juga dengan jadikan dia kaya. Kata Ibn Taymiyah, wal ihanah ayyaslubahu dhalik, menjadikan seseorang itu hina ialah apabila Allah mencabut semua yang kita sebut tadi, iaitu perasaan cinta, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali Allah. Bila Allah cabut benda ni daripada seseorang, maka itu bukti Allah sedang menjadikan dirinya hina. Tapi miskin, kaya bukan. Miskin dan kaya bukan petunjuk Allah redha atau Allah murka pada seseorang. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang kita bila orang, dia tu, kadang-kadang ada orang diuji dengan macam-macam kan. Dia sakit, satu demi satu dia uji. Rumah terbakar, sakit, miskin, hilang kerja. Bila berniaga, tiba-tiba perniagaan dia rugi teruk. Kadang-kadang kita cepat sangat nak cakap, ni mesti kau banyak makan benda haram ni, benda macam tu. Contoh macam tu, contoh kita kata macam tu. Boleh nak bagi peringatan, tapi menjazamkan macam tu seolah-olah kita tahu kenapa Allah buat semua tu tak boleh. Lainlah kalau kita memang kenal dia ni, kita memang kenal dia ni memang kaki makan rasuah, jadi kita sebut tu nak bagi peringatan kat dia, tu lain cerita. Tapi dalam keadaan kita pun tak tahu macam mana dia cari rezeki, betul ke dia cari rezeki dengan cara yang haram dan semisalnya, kita jangan memandai-mandai nak kata kat dia, kau ni dapat semua ni, anak kau sakit, ibu bapa kau meninggal dunia, rumah kau terbakar, kau hilang kerja, bisnes kau bankrupt, ni semua sebab kau itu inilah. Kita jangan memandai-mandai, sebab benda tu semua ujian daripada Allah. Jadi kita jangan sesekali cuba bercakap bagi pihak Allah. Lalu kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Taymiyah kata, wala yaqa'ut tafadul bil ghina wal faqr, kemuliaan itu, kelebihan itu tidaklah berlaku disebabkan seseorang itu kaya atau miskin. Bal bit taqwa, bahkan kemuliaan itu ada pada takwa seseorang. Jadi kata dia lagi, seandainya si miskin dan si kaya sama pada takwanya, maka mereka berdua pada darjat yang sama. Tuan-tuan, kalau kita baca betul-betul, renung betul-betul ayat surah Al-Fajr ni, kita akan tahu betul memang ujian. Ada orang dia diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan kemiskinan, kesusahan,
sakit, ahli keluarga dia sakit, kehilangan orang tersayang, dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila macam tu, dia berjaya lah dalam ujian tu. Ada orang dia miskin, tapi masjid tak pernah jejak. Dia siapa-siapa yang terlibat dengan kadang-kadang pergi bagi bantuan, orang ambil zakat, dia akan tahu benda-benda ni. Ada orang dia miskin, tapi dia jauh daripada agama. Dia miskin dari segi material, dan dia miskin dari segi kerohanian dia. Kadang-kadang solat tak. Tuan-tuan, kita tengok kat mana tempat yang anak-anak orang kita sangat parah kes penagihan dadah. Kat tempat macam mana? Dekat flat PPRT. Saya pernah duduk kat tempat-tempat macam tu. Kat situ jauh susah, miskin. Tapi apa yang berlaku? Jadi ada orang miskin, dia makin dekat dengan Allah SWT. Ada orang diuji dengan kesakitan, kehilangan orang tersayang, kehilangan pekerjaan, dia makin dekat dengan Allah. Tapi ada orang, dia miskin, diuji dengan kemiskinan, dia makin jauh daripada Allah. Ada orang diuji dengan kesusahan, kehilangan orang tersayang, dia putus harapan, dia bersangka buruk dengan Allah SWT. Begitu jugalah ada orang diuji dengan kekayaan. Orang yang diuji kekayaan, dia gunakan kekayaan dia di jalan Allah SWT. Dia sedekah, dia bayar zakat, dia bayar hutang dia, dia bantu orang susah, dia tunaikan kewajipan dia, pergi haji dan semisalnya. Semua dia gunakan harta tu di jalan Allah SWT. Maksudnya dia syukur. Satu para ulama, Ibn Rajab Hanbali dalam Jami' Al-Ulum Al-Hikam, dia huraikan syukur tu apa? Syukur tu petanda dia kita gunakan nikmat Allah di jalan yang Allah redai. Allah bagi dia sihat. Bila dia sihat, dia pergi masjid. Bila dia sihat, dia pergi solat jemaah. Bila dia sihat, dia pergi kelas mengaji agama. Jadi dia melepasi ujian kekayaan tu. Dan ada juga orang yang dulu dia miskin, tapi bila diberi kekayaan, dia sombong. Dia lupa daratan. Dia lupa siapa dia dulu. Dia pandang rendah kepada orang-orang miskin. Dia rasa macam kekayaan yang dia dapat itu memang hasil tangan dia. Dia sombong, takbur, dia terlibat dengan maksiat. Kalau dulu pergi masjid, lepas jadi kaya tak pergi masjid. Kalau dulu solat jemaah, lepas jadi kaya tak pergi solat jemaah. Dulu mungkin waktu miskin selalu doa ke Allah, ya Allah murahkan rezeki, ya Allah, baca Quran semua. Tapi bila dah kaya, tinggal semua tu. Jadi kedua-duanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila macam tu, kita tak boleh sesuka hati nak judge orang, nak menghakimi orang. Ni orang ni kaya ni jauh daripada Allah, tak boleh. Orang ni miskin jauh daripada Allah, tak boleh. Kita sebagai manusia, bila pandang manusia yang lain, kita pandanglah dengan sangkaan yang baik. Jangan pandang orang dengan sangkaan yang buruk. Dia ada benda yang kalau kita betul, kita tak dapat apa-apa pun. Kita sangka buruk kat orang. Kalau kita betul pun, kalau betul dia buruk macam sangkaan kita, apa kita dapat? Tapi kalau kita sangka buruk kat dia dan dia sebenarnya bukan buruk macam yang kita sangka, kita dapat apa? Dosa. Kita bersangka buruk kepada dia tanpa sebab, tanpa ada sebarang keperluan. Kita judge orang ni, menghakimi orang ni tanpa ada sebarang keperluan. Kita menghakimi dia berdasarkan zahir dia, sedangkan banyak aspek kehidupan dia yang kita tak tahu. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam At-Tafsir Al-Munir, dia kata bukanlah penghormatan Allah dan penghinaan yang begitu, bukan dengan kekayaan atau kemiskinan. Semua tu ujian, maka orang yang diuji dengan kekayaan hendaklah bersyukur kepada Allah dan mentaati Allah. Sesiapa yang diuji dengan kemiskinan, hendaklah dia bersyukur dan sabar. Tuan-tuan, Nabi SAW ajar kepada kita syukur dalam setiap keadaan. Bila Nabi SAW dapat sesuatu yang menggembirakan, Nabi SAW akan ucap apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmatnya maka segala perkara yang baik menjadi sempurna. Dan kalau Nabi SAW dapat benda yang Nabi SAW tak suka, Nabi SAW tetap ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap keadaan, atas setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi.
Jadi apa pun keadaan kita, kita sakit, kita sihat, kita kena sambut dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak sampai ke tahap nak syukur tu, paling kurang jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang tak elok. Kenapa Allah bagi aku miskin ni? Allah tak sayang kat aku ke? Jangan. Itu perkataan-perkataan yang menunjukkan kita tak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak lepas ujian tu. Kita takut kita banyak beribadah pada Allah sebelum ni, tapi bila Allah uji sikit, kita terus down. Kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa macam, aku selalu solat, baca Quran, tapi kenapa Allah buat macam ni kat aku? Itu perkara yang bahaya. Itu takut kita gagal dalam ujian tersebut. Okay, kita masuk ayat yang seterusnya. 170. Surah Al-Isra ayat 20, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Kata Allah, kepada setiap kumpulan, kepada setiap golongan, sama ada golongan itu atau ini, kami berikan kepada mereka kurniaan daripada kemurahan Rabbmu, daripada sifat Allah yang Maha Pemurah itu. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura, dan kemurahan Tuhan kamu, pemberian daripada Tuhan kamu itu tidak dapat dihalang. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, dan pastinya kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi semua ini nak bagi tunjukkan kepada kita bagaimana Allah bagi kepada setiap golongan berbeza-beza bentuk rezeki dia. Ada kaya dan miskin. Jadi kata penulis, bukan bererti banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia sebagai dalil akan kepenghormatan seorang hamba di sisi Allah, sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan hinanya seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah kita lepas azan kita akan masuk perenggan yang bawah, perenggan yang kedua tu rezeki yang khusus. Tadi kita sebut rezeki yang umum. Kita berhenti untuk azan dahulu.
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung huraian kita. Tadi kita dah bincangkan tentang rezeki yang umum Allah bagi pada orang beriman, orang kafir, orang baik, orang jahat, dan semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki yang kedua, kategori yang kedua ialah rezeki yang khusus. Sebab tu Ar-Razzaq, nama Allah yang menunjukkan Allah yang maha memberi rezeki. Dan bila kita sebut tentang perbuatan Allah memberi rezeki, dia terikat dengan kehendak Allah. Allah bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Jadi terdapat rezeki yang khas, yang khusus, iaitu rezeki hati yang disiram dengan ilmu, keimanan, dan rezeki yang halal yang memperbaiki agama seseorang hamba. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmatnya. Jadi ada rezeki yang khusus untuk orang yang beriman sahaja. Antaranya ialah ilmu. Tuan-tuan, kita hadir majlis ilmu malam ni, kita hadir dalam majlis-majlis ilmu yang lain, itu juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang, tuan-tuan, dia dilapangkan rezeki dari sudut harta, materialistik, tapi dia tak dapat nak pergi majlis ilmu. Kadang-kadang dia nak pergi tapi tak sempat. Dia ada tanggungjawab yang lain, dia ada komitmen yang lain. Ada orang juga, tuan-tuan, mungkin dia datang mengaji sama dengan kita, rajin pergi kuliah sama dengan kita, tapi rezeki dalam bentuk kefahaman kepada ilmu tu berbeza-beza. Ada orang dia belajar sikit dia faham. Ada orang dia belajar sama banyak tapi dia kurang faham, dia lambat nak faham. Sebab Allah bagi rezeki kefahaman tu kepada sesiapa yang dia kehendaki berbeza-beza. Dan ada orang lepas dia ada ilmu, dia faham tentang apa yang dia belajar, Allah bagi taufik dan hidayah kepada dia pula untuk dia beramal dengan ilmu tersebut. Dan ada orang yang dia ada ilmu, dia faham, tapi dia tak beramal. Sebab tu rezeki yang khusus ni, ini yang sangat perlu kita fokuskan untuk kita dapat. Sebab Allah bagi kepada insan-insan yang tertentu sahaja, insan-insan yang terpilih, dan pasti ada prasyarat dia, ada syarat-syarat yang Allah berikan untuk kita dapat rezeki tersebut. Terlihat dalam surah At-Talaq ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihah." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesiapa yang beriman dan beramal soleh, dia, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang dimasukkan dalam syurga itu, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang baik kepada dia. Jadi Allah sebut tentang syurga. Syurga, sungai yang mengalir, lalu Allah sebut Allah memberikan sebaik-baik rezeki kepada dia. Menunjukkan syurga itu sendiri satu rezeki. Tetapi khas untuk siapa? Untuk orang beriman. Orang kafir tidak akan sama sekali dapat nikmat syurga. Orang yang tak beriman kepada Allah sama sekali tidak akan ada nikmat syurga untuk mereka. Jadi kita kat dunia kita dapat nikmat, orang kafir dapat nikmat, kita dapat nikmat.
Kita dapat rezeki, orang kafir dapat rezeki. Tapi di akhirat, yang dapat rezeki syurga orang beriman. Semoga kita juga dimasukkan ke dalam syurganya. Surah Sad ayat 53 hingga 54 kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab." Inilah apa yang dijanjikan kepada kamu pada hari hisab, pada hari perhitungan, pada hari pengiraan amal-amal. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah benar-benar, lam tu lam taukid, la rizquna, ini benar-benar rezeki daripada kami, ma lahu min nafad, yang mana rezeki ni tak akan habis. Tuan-tuan, kita kat dunia, kita dapat sesuatu, benda tu boleh hilang bila-bila masa. Kita sihat tubuh badan hari ni, bila-bila masa boleh sakit. Kita kaya hari ni, bila-bila masa boleh jatuh miskin. Kita macam-macam lah yang kita dapat. Kita ada rumah, ada kereta, bila-bila masa kereta kita boleh rosak, bila-bila masa saja rumah boleh terbakar. Tapi bila kita masuk syurga, dan pastinya untuk orang beriman saja, bila orang beriman masuk syurga, nikmat yang dia dapat kekal selama-lamanya, tidak akan habis, tidak akan hilang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya daripada menyibukkan diri dengan rezeki dunia yang sementara sampai lalai daripada negeri akhirat yang kekal abadi. Bila kita dah faham kat sini, kita bukan disuruh untuk tinggalkan cari rezeki kat dunia, tetapi jangan sampai kita mencari rezeki di dunia sehingga kita melalaikan benda yang kekal untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfad, apa yang ada pada kamu akan lenyap, wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah kekal selama-lamanya. Jadi kita jangan sampai dalam kita mencari dunia, kita lupa pada akhirat. Jadi orang, macam mana ustaz? Apa maksud cari dunia tanpa lupa akhirat? Bukan maksud kena duduk masjid 24 jam. Bukan maksudnya kita kena bahagi waktu kehidupan seharian kita 24 jam tu. Okey, 12 jam untuk solat, zikir, beribadah, 12 jam kerja cari rezeki. Bukan. Tak perlu buat pembahagian macam tu. Yang penting kita kena jadikan orang beriman ialah dia fikir macam mana dia nak jadikan 24 jam dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab dia Al-Ubudiyah dia kata, ibadah tu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda. Ibadah tu perkataan yang merangkumi semua benda yang Allah suka dan Allah redha. Min aqwalin wa af'alin, daripada perkataan, daripada perbuatan, sama ada batin atau zahir. Jadi yang kita kena buat ialah kita bukan fikir berapa lama kita nak solat, berapa lama kita tak. Kita kena fikir macam mana kita nak jadikan kerja-kerja dunia kita tu sebagai ibadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kerja kita maksiat tu memang confirm Allah tak suka, Allah tak redha. Kerja kita terlibat dengan perjudian, terlibat dengan arak, terlibat dengan rasuah, pecah amanah. Dalam kerja kita memang tugas kita ialah buat benda yang melanggar arahan Allah. Confirm Allah tak suka dan tak redha. Sebab tu kita jangan suka-suka sebut Allah sayang semua orang. Bukan. Allah tak sayang orang buat benda-benda maksiat. Allah hanya suka orang buat benda yang Allah redai. Benda haram Allah tak suka kita buat. Kadang-kadang ada orang dia nak menunjukkan sifat rahmah Allah, dia kata Allah sayang semua orang. Kat orang maksiat yang buat maksiat secara terbuka, yang langgar arahan Allah, kata Allah sayang. Tak betul. Itu bukan macam tu. Allah sayang kita buat benda yang Allah suka. Bila kita langgar arahan Allah, Allah murka kat kita. Kita ni Islam agama yang seimbang. Siapa yang ikut perintah Allah, Allah sayang. Siapa yang lawan Allah, Allah murka kat dia. Ada orang dia tak boleh terima benda ni. Dia kata kalau Allah ni Ar-Rahman Ar-Rahim, kenapa dia nak hukum orang berdosa? Sebab dia melihat agama daripada sudut yang tak seimbang, hanya melihat daripada sudut kasih sayang dan semisalnya. Sedangkan realiti kehidupan bukan macam tu.
Kehidupan dunia pun kita tahu bukan macam tu. Kalau macam tu tak seimbang jadinya. Tak seimbang. Bahkan kasih sayang Allah tu lah Allah syariatkan ada benda yang halal, ada benda yang haram. Sebab itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah bagi tahu kat kita apa yang baik, apa yang buruk. Lalu bila kita buat apa yang Allah tak suka, Allah murka dengan kita. Jadi tugas kita bukan tinggalkan dunia. Tugas kita ialah macam mana nak jadikan amal dunia sebagai amal akhirat. Pertama, kena pastikan benda yang kita buat tu memang Allah sayang, Allah redha. Yang kedua, nikmat yang kita dapat tu kita gunakan kat jalan mana. Jadi insya-Allah walaupun kita mungkin keluar lepas subuh, balik tengah malam, tapi kalau kita dapat pastikan benda-benda macam ni, kita dapat pastikan pekerjaan kita Allah redai, kemudian nikmat yang Allah bagi kita, kita gunakan di jalan yang Allah redai, insya-Allah kita dah jadikan kehidupan kita untuk akhirat. Kita dah jadikan diri kita ni akhirat oriented. Kita jadikan akhirat tu fokus kita. Walaupun secara zahir kita sibuk bekerja. Yang tak boleh ialah kita kerja dunia dan kita redah semua benda, tak kira Allah suka ke Allah tak suka, kita buat semata-mata kita nak kejar dunia tersebut. Dan Allah SWT sebut tentang orang-orang kafir yang mana mereka akan mengutamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah kata bahkan kamu orang-orang kafir, kamu lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, seseorang yang berakal sihat tidak akan disibukkan dengan rezeki dunia meskipun melimpah ruah sampai lupa daripada tujuan penciptaannya, iaitu mengikhlaskan ibadah kepadanya. Macam kita sebut tadi, Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah ni menghambakan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah, ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Allah kata, aku tak nak pun daripada mereka rezeki, dan aku tak minta pun mereka bagi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebaliknya sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha memberi rezeki, dialah yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Jadi lepas Allah suruh, dia bagi tahu tujuan penciptaan manusia untuk beribadah, Allah bagi tahu dia tak nak rezeki atau apa-apa daripada manusia. Bahkan kata Allah, aku yang bagi rezeki. Jadi nak rezeki, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salama walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya, iaitu syurga Adan yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman kepada hamba-hambanya, sekalipun syurga itu masih tidak kelihatan, kita tak nampak syurga. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Orang-orang yang duduk dalam syurga, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, kecuali ucapan salama, perkataan yang baik saja mereka akan dengar. Walahum rizquhum fiha, dan bagi orang-orang beriman di dalam syurga, rizquhum, rezeki mereka, fiha bukratan wa ashiya, pada setiap pagi dan petang, sepanjang waktu mereka dapat rezeki. Itulah syurga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, 3 sesi kita membahaskan nama Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Semoga bermanfaatlah untuk kita. Jadi pengajaran untuk kita, Allah SWT yang bagi rezeki. Bila kita dah tahu Allah yang bagi rezeki,
Jangan sesekali kita buat benda-benda yang haram atas dasar mencari rezeki. Sebab perbuatan kita mencari rezeki dengan cara yang haram, seolah-olah kita tidak beriman Allah yang maha memberi rezeki. Kita tak yakin rezeki kita berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita solat Isyak, kalau ada sebarang persoalan daripada kaum muslimin, ada soalan? Muslimah ada soalan? Okay, kalau tak ada, kita sudahi majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu